وخصوصا إلى حاجات ومقصودنا إما في الدنيا وإما وخصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عيسى بن محمد وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا يا الله بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين اللهم نجنا من القوم الظالمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, maka keluar dengan kata maujud yang makdum, maka keluar, yakni maka tidak termasuk dengan kata, yakni dalam arti kata. Maka keluar dengan kata, yakni maka tidak termasuk dalam arti kata maujud yang makdum, yakni benda yang ada yang tiada. Sama ada mustahil, tu sama ada tu, sama ada mustahil atau mungkin. Mustahil ni apa? Itu segala sifat kekurangan Allah. Mungkin ni apa? Iaitu segala yang selain dari Allah. Yang harus adanya, harus tiadanya. Itu kata mungkin.
Tiada ta'aluk sama' dan basar akan keduanya. Yang segala perkara yang mustahil, ini benda yang tak akan ada, dan segala mungkin yang tiada, itu tiada di dalam pekerjaan sama' dan basar. Maknanya Allah tidak mendengar kepada yang mustahil. Sama ada mustahil itu pada pihak Allah ataupun mustahil adat pada pihak mungkin. Iaitulah perkara yang tiada di dalam ilmu Allah. Mungkin, adam, mungkin makdum, annahu lam yujad. Mungkin yang tiada yang di dalam pengetahuan Allah. Baik. Jadi mungkin dulu ada 4. Yang pertama, dulunya ada, sekarangnya tiada. Yang kedua, dulunya tiada, sekarangnya ada. Yang ketiga, dulunya tiada, sekarang pun tiada, akan datangnya ada. Yang ketiga, mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Iaitu mungkin yang di dalam pengetahuan Allah yang ianya tak akan ada. Yang 4 itulah masuk di sini ni. Yang Allah Ta'ala tidak mendengar dan tidak melihat kepada mungkin ilmu Allah annahu lam yujad. Tetapi adalah samaknya dan basarnya itu patut bagi melihat akan mungkin yang diketahui bahawasanya lagi akan diadakan. Ini patut Allah Ta'ala, mana boleh Allah nak melihat perkara yang diketahuinya bahawasanya lagi akan diadakan. Iaitu mungkin sayujan, mungkin yang akan ada, yang akan datang adanya. Baik, habis. Maka adalah bagi sama dan basar itu tiada ta'aluk. Pertama, tanjizi qadim. 3 ta'aluk dulu. Maka adalah bagi sama dan basar itu 3 ta'aluk. Pertamanya tanjizi qadim. Apa maksud tanjizi qadim? Iaitu tunai pada azali. Apa maksud tunai pada azali? Iaitu perkara yang sudah berlaku di waktu azali. Apa dia makna azali? Iaitu waktu belum adanya makhluk, yang ada semata-mata Allah Ta'ala. Jadi ta'aluk tanjizi qadim, sama' dan basar ini ialah Allah
Allah mendengar dan melihat pada dirinya dan sifat-sifatnya pada waktu azali dahulu. Itu maksud dia. Pertama, tanjizi qadim. Dan iaitu ta'aluk keduanya, ini sama dan basar itu dengan zatnya, ini dengan dirinya. Yani Allah Ta'ala mendengar dan melihat kepada dirinya dan segala sifatnya. Yani Allah Ta'ala mendengar dan melihat kepada sifat-sifatnya. Titik. Titik di situ. Kedua, solahi qadim. Dia tulis solahi. Kadang-kadang dia tulis soluhi. Supa lah tu. Apa maksud solahi qadim? Iaitu perkara yang harus berlaku pada azali. Perkara yang patut terjadi pada azali. Ya, perkara yang harus berlaku pada azali atau yang patut berlaku pada azali. Itu maksud kata solahi. Dan iaitu ta'aluk keduanya dengan segala mumkinat. Yang tempat ta'aluknya itu kepada segala mumkinat yang diketahui Allah bahwasanya hendak dijadikan dahulu, ini sebelum. Dahulu ini sebelum daripada dijadikan. Jadi Allah Ta'ala tahu apa yang Allah Ta'ala nak jadikan, apa yang Allah Ta'ala tak nak jadikan pada waktu azali dulu. Jadi itu namanya ta'aluk solahi qadim. Itu ta'aluk yang harus, ta'aluk yang patut ataupun bolehnya berlaku pada azali. Pasal apa boleh Allah Ta'ala melihat? Patut Allah Ta'ala melihat. Pasal Allah ada sifat sama' dan basar. Tentulah dia boleh melihat. Itu namanya soluhi. Benda tu tak ada lagi. Tapi Allah Ta'ala boleh kalau dia nak lihat. Pasal Allah ada sifat sama' dan basar. Bolehnya Allah Ta'ala nak lihat pada azali itu namanya soluhi qadim. Baik, kenapa kita kata boleh? Kerana Allah ada sifat sama' dan basar itu. Masa tu makhluk ada tak lagi? Belum ada lagi. Dia ta'aluk tanjizi qadim pada sama' dan basar kepada dirinya dan sifat-sifatnya. Ta'aluk soluhi qadim pada ta'aluk soluhi qadim pada sama' dan basar itu kepada sekalian mumkinat. Pasal apa dia kata pada sekalian mumkinat? Sebab mumkinat tu belum ada lagi. Tapi boleh kalau Allah Ta'ala nak melihat. Tu kata soluhi qadim. Baik, habis. Ya, ketiga tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Tunai pada yang baharu. Iaitu apabila Allah Ta'ala jadikan sekalian makhluk, maka Allah Ta'ala pun melihat dan mendengar kepada sekalian makhluk itu.
Dan iaitu ta'aluk keduanya dengan segala maujudat yang mungkin. Yang segala yang ada yang harus ada. Maujudat ni yang ada, yang mungkin yang harus adanya. Kemudian ini setelah daripada adanya, setelah Allah jadikan ia, daripada adanya ni setelah Allah jadikan dia. Inilah atas kaul yang muktamad, sama itu ta'aluk bagi segala yang maujud. Yang ni sifat sama dan juga sifat basar itu ta'aluk dia kepada yang maujudat, yakni kepada segala yang ada. Segala yang ada Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Ta'aluknya namanya ta'aluk inkisyaf, iaitu terang, jelas, tidak tersembunyi sesuatu jua pun dari sama dan basar Allah. Jadi orang yang Allah Ta'ala kurniakan nur basirah, ainul basirah di dalam hatinya, maka tidaklah ia terasa ia mendengar, tak kala ia mendengar, tapi Allah lah yang mendengar. Tidaklah dia terasa dia melihat, tak kala dia melihat, melainkan Allah lah yang melihat. Kita ni umpamanya seperti anak patung itu sahaja yang dimainkan oleh pemainnya. Anak patung ada mata, tapi matanya tak boleh berfungsi. Yang berfungsinya bukan anak mata patung tu, anak mata pemainnya. Anak patung ada telinga, tapi telinganya tidak boleh berfungsi. Yang berfungsi itu ialah pemainnya. Fungsi itulah maknanya ta'aluk. Ta'aluk maknanya pekerjaan. Pekerjaan sama mendengar. Pekerjaan basar melihat. Mata makhluk boleh melihat tak? Mata makhluk ni kita kata boleh melihat itu pada kalam majazi sahaja. Itu kata pinjaman saja, bukan hakikatnya. Hakikatnya makhluk itu melihat dengan penglihatan Allah. Selalu kita sebut ni kan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak boleh dilihat oleh pandangan mata. Dialah yang melihat oleh tiap-tiap pandangan mata. Kita terasa kita melihat, tak terasa Allah melihat kerana hati kita dihijab. Kalaulah hijab itu hilang dari hati kita, nescaya kita tak terasa kita yang berbuat, kita yang melihat, kita yang mendengar. Yang duk rasa kita itulah sebab hati kita terhijab. Terhijab dengan apa? Dengan ananiyah. Rasa keakuan. Andai kata ananiyah itu telah tercabut dari hati, maka di situ kita akan terasa, selama ini aku tidur dalam lena yang amat panjang. Rupanya Allah itu hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, bagi orang lalai. Wa inni qaribun, bagi orang yang musyahadah. Jadi kita belajar tauhid ini, belajar teori mengenal Allah. Belajar teori mengenal Allah belum tentu boleh jadi kenal. Kadang-kadang semakin teruk pun ada. Sebab dia tahu teori je kan. Macam orang bawa kereta. Mula-mula dia belajar teori bawa kereta. Teori pandu.
Lepas tu dia ambil lesen. Dia masih lagi ikut praktikal tu berpandukan teori dia belajar dulu. Bila dia dah mahir, dia hilang teorinya, dia jadi upgrade. Kawasan 80 km sejam, dia hentam 800 km sejam. Dah terlanggar sekolah. Bukan budak sekolah dah, sekolah pun dia langgar. Pasal apa? Terhenti di atas ilmu. Sebab terhenti di atas teori. Sebab tu tauhid ni, dia bukan sekadar teorinya. Ya, dia bukan sekadar teorinya. Tapi tauhid itu hendaklah dengan perasaan. Dengan zauq sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya lagi idrak. Idrak, zauq, fana, majzub. Jadi ada 5. Ilmu, idrak, zauq, fana dan majzub. Mula-mula hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu itu kita mujahadatun nafsu. Mujahadah nafsu. Mudah-mudahan dengan mujahadah nafsu timbullah idrak di mata hati. Kemudian hendaklah kita menjalani jalan-jalan kesufian. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan kesufian yang dibimbing oleh mursyid itu dapat kita zauq dengan Allah. Itu jadi asyik dengan Allah. Mudah-mudahan jika Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala kurniakan fana. Fana dengan wujud Allah. Dan dari fana itu datangnya majzub jika Allah Ta'ala kehendaki. Iaitu berkekalan syuhudnya kepada Allah. Bukan lagi dengan ilmu yakin. Tapi dengan hakul yakin, yakinul yakin, kamalul yakin. Itu sebenar-benar orang yang yakin dengan Allah. Bukan dengan ilmu semata-mata. Banyak orang berilmu tapi hancur. Sebab terhenti di atas ilmunya. Jadi kita belajar jangan terhenti di atas ilmu. Wajib kita susuli ilmu itu dengan kesufian. Kesufian ini wajib bagi orang yang belum syuhud akan Allah. Kalau sudah syuhud, dia tak wajib lagi sunat. Sebab dia sudah duduk di situ. Orang yang syuhud tinggi daripada sufi. Orang yang syuhud tinggi dari sufi. Sebelum syuhud, kena melangkah duduk di jalan kesufian. Jadi perlu kepada sufi bagi orang awam untuk duduk di darjah syuhud. Baik, habis. Jadi sekali lagi kita ingatkan di dalam hati kita, tauhid itu bukan sekadar ilmu. Bahkan jangan terhenti dengan ilmu. Wajib kita menjalani kesufian supaya jadi orang yang syuhud. Belajar tauhid ni teori untuk mengenal Allah, umpama teori tukang kayu, teori tukang rumah. Hendaklah jadi tukang, baru jadi tukang. Kalau tidak jadi tukang ngobrol je lah. Tukang kencing. Tahu tukang kencing. Ambil duit orang, cabut lagi. Kontraktor kencing. Ambil dia orang, cabut lagi. Tu. Orang pun percaya. Pasal dia pandai temberang, dia scammer number 1 in the world. Begitu juga orang yang ada ilmu. Jangan terkejut orang ada ilmu, tiba-tiba gini. Sebab dia terhenti di atas ilmu. Maka jangan terhenti di atas ilmu. Perlu kepada 5 langkah tadi. Ilmu, idrak,
Zau, fana dan majzu. Baik, habis. Jadi kita ingatkan diri kita 5 perkara itu. Jadi banyak orang ada ilmu tapi takaburnya pun kuat. Riak, ujub, sum'ah, hubud dunia. Ya. Dan sebagainya. Wal'iyazubillah min zalik. Kata qil. Apa maksud kata qil? Itu kata pendapat sedikit dari ulama. Kata pendapat golongan ulama, segolongan ulama kecil. Itu kata qil. Kalau qaul itu kebanyakan ulama. Kalau qil sedikit dari golongan ulama. Ataupun kata-kata yang kurang masyhur. Atau kata qil. Kalau masyhur dia panggil jumhur ulama. Jumhur ni mana kebanyakan ulama. Tapi kalau semua ulama kata lagu tu, itu namanya ijma' ulama. Qil, qaul, ijma'. Baik, habis. Kata qil, sama itu ta'aluk bagi segala suara jua. Ini pendapat yang tidak masyhur, ta'aluk. Sifat sama Allah itu pada segala suara jua. Sama ada nyaring atau sir. Nyaring ataupun perlahan. Sir maknanya slow. Suara yang slow-slow, perlahan, itu kata sir. Qaul ini dhaif, qaul ini lemah. Kerana jikalau tiada mendengar melainkan suara jua, nescaya tiada mendengar Nabi Musa akan kalam Allah Ta'ala. Kerana kalam Allah itu tiada berhuruf dan tiada bersuara. Wahbi kata bersuara. Dan nescaya lebih sama Musa daripada sama Allah. Yang demikian itu batil. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Musa ni mendengar akan kalam Allah itu, mendengar dengan tiada kaifiat. Mendengar dengan tiada cara. Kata satu pendapat, Allah mempensankan Nabi Allah Musa. Dalam pensannya itu Nabi Musa diberikan oleh Allah akan hukum syarak. Dan lagi, jika tertentu dengan suara jua, nescaya bersamaan dengan sama yang baru. Kalaulah dengan suara, ya Allah Ta'ala hanya mendengar kepada suara, yang tak bersuara, tak dengar, maka tentulah sama Allah tu serupa dengan sama yang baru. Apa yang baru? Makhluk ini. Dan nescaya lazim. Ini tentulah. Lazim tentulah. Iftikar kepada yang menjadikan, yakni berhajat kepada yang menjadikan. Titik. Jadi menjadikan bersuara baru boleh dengar. Maka mustahil. Dan iftikar itu tiada ada melainkan baru. Iftikar ni apa dia? Berhajat. Berhajat ni baru. Ya Allah tak berhajat. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kita makhluk semuanya berhajat kepada Allah. Itu kata iftikar. Allah itu Al-Ghaniyu, yang maha kaya.
Allah itu muftaqarun, yang dihajati. Kita muftaqirun, yang berhajat. Muftaqarun, yang dihajati. Siapa? Allah. Kita ni makhluk muftaqirun, yang berhajat. Satu isim maf'ul, satu isim fa'il. Muftaqarun isim maf'ul, yang dihajati. Siapa? Allah. Muftaqirun isim fa'il, yang berhajat. Siapa? Makhluk. Maka yang demikian itu Allah Ta'ala hanya mendengar kepada suara, tidak kepada yang tak bersuara, dan berhajat pula kepada yang menjadikan mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka wajib kita iktikadkan bahawasanya inkishaf ilmu itu baik habis. Titik situ. Mustahil bagi Allah Ta'ala. Titik. Maka wajib kita iktikadkan, wajib kita berpegang teguh di dalam hati. Iktikad maknanya keyakinan di dalam hati. Ataupun pegangan hati. Bahawasanya inkishaf ilmu itu lain daripada inkishaf sama' dan basar. Ilmu pun takluknya, nama takluknya inkishaf juga. Sama' dan basar pun takluknya, nama takluknya inkishaf juga. Apa maksud inkishaf? Tidak tersembunyi sesuatu dari pengetahuan Allah. Itu takluk, nama takluk inkishaf dalam sifat ilmu. Kalau sama basar, itu juga. Tidak tersembunyi sesuatu dari pendengaran dan penglihatan Allah. Maka namanya inkishaf juga. Itu dia kata lain. Dan inkishaf sama itu lain daripada inkishaf basar. Dan inkishaf basar itu lain daripada inkishaf ilmu dan sama. Kerana tiap-tiap sifat Tuhan kita berlain-lainan bagi taulannya. Ini tak sama dengan satu sifat yang lain. Pendengaran, penglihatan. Bukankah lain? Dan tiada lazim takluk ketiganya pada tempat yang satu itu. Ya? Tiada lazim. Tiada lazim, tidak wajib, tidak mesti takluk ketiganya pada tempat yang satu itu. Jadi bukanlah serupa. Makna kata sama' basar ilmu itu pada satu pengertian. Pasal apa? Pasal jadi tahsilul hasil. Ya? Kerana jadi tahsilul hasil. Yang ni apa maksud tahsilul hasil? Mengadakan barang yang sudah ada. Takkan Allah Ta'ala mengadakan barang yang sudah ada. Mendengar dengan melihat serupa. Takkan serupa kot. Mendengar lah, melihat lah. Jadi kalau mendengar dengan melihat tu serupa, tentu dia tahsilul hasil. Kalau melihat dengan memandang, ya serupa. Melihat, memandang dan menengok, ya serupa.
Tapi kalau mendengar dengan melihat serupa. Kalau kata serupa dia tahsilul hasil lah. Ali tidak memandang, dia melihat. Itu tahsilul hasil. Ali memandang lagi melihat. Itu tahsilul hasil. Sifat yang serupa. Asal mana tahsilul hasil ni ialah menjadikan barang yang sudah jadi. Ataupun mengadakan barang yang sudah ada. Benda tu dah ada lagi. Maka tak masuk akal. Kerana bersalahan ta'aluk ketiganya. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya, walaupun ta'aluk ketiga-tiga sifat itu sama, iaitu nama ta'aluknya ta'aluk inkisah. Ya. Tapi tidaklah pula sama keadaan ta'aluknya itu. Bukanlah sama keadaan fungsinya itu. Macam mendengar tu bukan melihat, melihat itu bukan mendengar, kan tak sama tu. Jika sama keadaannya, jadilah tahsilul hasil. Iaitu mengadakan perkara yang sudah ada. Itu maksudnya. Ya. Baik, habis. Titik di situ, tandakan. Ke-13 kalam. Maknanya berkata-kata. Nak jawab soalan dulu. Bagi ikut panjang sangat. Soalan ni pendek ya. Dia tanya, bagaimana yang dikatakan jalan kesufian itu? Banyak kali dah kita sebut sufi-sufi ni. Sampai dah karang dah kitab sufi. Nak cerita sufi ni panjang. Kalau siapa-siapa yang ada kitab saya, tajuknya kitab sufi. Kitab sufi tu ada di dalamnya perkataan dari kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, dan di antaranya kitab Al-Ahadiyah karangan Imam Ibnu Al-Arabi. Dan di depannya itu adab-adab belajar. Dan sedikit pencerahan mengenai pengertian sufi. Jadi nak cerita bab sufi ni panjang. Boleh lihat dalam buku saya tu. Siapa yang ada. Siapa tak ada boleh minta pinjam kat siapa-siapa, boleh pergi photostat. Ya. Kalau ada dalam Shopee, boleh belilah kat Shopee. Cuma nak cerita ringkasnya sufi ni begini. Sufi ni ialah satu kaedah amalan untuk membersihkan hati dan diri sehingga menjadi orang yang mengenal Allah, di mana kaedah itu dipimpin oleh seorang guru yang mursyid. Titik. Itu makna kata sufi. Orang-orang yang berjalan di jalan-jalan kesufian ini dinamakan salik. Orang yang berjalan, sin alif lam kaf, salikun. Ya. Ada satu kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Siyarus Salikin. Perjalanan orang yang berjalan.
Iaitu perjalanan jalan-jalan orang-orang sufi menuju ma'rifatullah. Jadi nak berjalan menuju ma'rifatullah ni mesti ada guru yang memimpin. Nak menghilangkan riak, nak mengeluarkan riak daripada hati sehingga dia tak akan datang-datang lagi, itu perlu kepada guru mursyid. Kalau sekadar dia datang, kita tepis. Dia datang, kita tepis. Nanti dia datang lagi pula. Tu orang awam. Kenapa dia datang? Kadang-kadang bertapak lekat tu tak pergi-pergi dah. Kerana hati itu kotor. Ibadahnya rajin, tapi riaknya pun rajin, melekat dekat hati. Amal dia hebat, tapi riak, takabur, ujub, sum'ah, hubud dunia pun lagi hebat. Semayang duhanya rajin, main tahajudnya rajin, hatinya nak kaya. Bukan nak mengenal Allah. Maka itu namanya hijab. Maka itu namanya mazmumah. Beribadah sebab nak kaya. Awal orang beramal, sebelumnya tak beramal, maka itu tak apa. Dia baru nak beramal. Tapi kalau sudah lama beramal, hendaklah dia hilangkan matlamat nak kaya. Tak boleh. Sebab dia jadi mazmumah, terkeji. Dia kena beramal semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah. Tentang rezeki, iaitu pasrah pada Allah. Serah pada Allah. Begitulah juga dengan lain-lain. Seperti nak sehat, nak kemajuan diri, nak apa lagi tentang dunia. Mula-mula nak beramal tak apalah. Tapi selama dia kena tinggalkanlah. Carilah jalan-jalan kesufian di bawah bimbingan guru yang mursyid. Orang belajar tasawuf ini, kesakitan, kemiskinan, cacian makhluk dan segala bala dunia itu tidak menjadi satu rintangan kepada dirinya untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi orang-orang dunia, orang-orang duniawi selalu timbul di dalam hatinya, bila aku kaya nanti, baru aku nak beramal. Bila aku sembuh nanti, baru aku nak beribadah. Bila orang dah tak caci hamun aku nanti, baru aku nak beramal. Jadi itu semua tipu daya nafsu dan syaitan. Itu dia, nama dia apa? Namanya dia menguji Allah. Bukan Allah nak menguji dia. Dia pula menguji Allah. Itu namanya mazmumah. Ya. Jadi orang-orang sufi ni sebelum jadi sufi dia jadi awam dulu. Orang awam. Macam kita ni orang awam lah. Bila dia menuntut ilmu dia jadi alim, maka jadi alim. Mula awam kemudian alim. Kemudian timbullah keinsafan dalam hati. Orang yang insaf, ya, orang yang memulakan taubat. Kemudian baru jadi orang sufi di bawah bimbingan guru yang mursyid. Selepas sufi, kalau Allah Ta'ala kehendaki, jadilah orang-orang wali. Jadi nak kenal Allah ni, nak jadi wali Allah ni, dia kena sufi dulu. Beramal jangan niat nak jadi wali, tak boleh. Jahat niat nama dia.
jahat niat. Beramal mesti berniat untuk mencari keampunan Allah dan keredaan Allah semata-mata. Jangan niat nak jadi wali, apatah lagi niat nak jadi Superman. Nak karamah, nak boleh terbang, nak boleh gaib, nak boleh itu, nak boleh ini. Pegang batu jadi berlian. Pegang pasir jadi emas. Pegang pedang jadi ular, patuk kepala kau, baru kau tahu. Jangan niat perkara duniawi bila kita beramal ibadah. Niat nak naik pangkat. Jadi orang yang hantar anak dia ke sekolah pondok, jangan ada niat nak tengok anak tu berjaya jadi mufti ke, jadi qadi ke, jadi imam besar masjid dunia ke, jangan. Itu namanya niat yang duniawi. Walaupun nampaknya macam agama, tapi niat tu sebenarnya duniawi. Mufti itu satu jawatan, qadi itu satu jawatan, imam besar masjid dunia itu satu jawatan. Mana kata hubbur riyasah namanya. Gilakan jawatan. Gila ni ada banyak gila. Ada hub. Kalau orang perempuan, kalau orang lelaki-lelaki dia nama hubbun nisa, gila betina. Kalau perempuan hubbur rijal, gila jantan. Ada yang gila harta, hubbul mal. Ada yang gila kuasa, namanya hubbur riyasah. Ada yang gila kemegahan, namanya hubbul jah. Itu semuanya kumpulan. Ahli kumpulan hubbud dunya. Inna dunya mata'ul ghurur, kata Allah. Jadi bila kita berilmu, menuntut ilmu, beramal dan sebagainya, jangan ada niat-niat yang menjurus kepada keduniaan. Jadi hantar anak sekolah agama, tak kira lah sekolah agama, sekolah Arab ke, sekolah tahfiz ke, pondok ke apa, mesti dengan satu niat, iaitu mencari keredaan Allah. Kerana nakkan keredaan Allah. Jadi orang yang ikhlas semata-mata Allah, bukan nak cari apa-apa kelebihan. Ni ada orang tanya, pondok ni ngaji apa tahun Ustaz? Lepas tu boleh pergi mana? Nanti balik tu kerja apa? Kerja apa? Saya pun kerja ikat simen dulu. Bancuh simen, ikat simen, ikat batu. Ada kerja. Nak cari kerja besar, tak ada lah di sini. Nak jadi kaya, tak ada lah kat pondok. Ada orang datang minta ilmu kaya. Saya pun tak kaya. Kalau saya tahu saya lama kaya, tak payah kerja, aku berikan duit 1 juta nak. Kan? Buat asrama, buat surau ni pun kutip derma orang bagi. Kalau kita tahu ilmu kaya, tak payah ada cari duit. Kan? Tu orang kata amal tu jadi kaya, amal ni jadi kaya, amal tu jadi kaya, amal ni jadi. Itulah inilah. Itu namanya fadilat, kelebihan amal itu. Apa hikmah ada fadilat tu? Supaya orang malas jadi rajin beramal. Jadi bila sudah beramal, buang niat asal tu, ganti niat yang baru. Ibaratnya baju lama, kena ganti baju yang baru. Umur 7 tahun, takkan nak pakai lagi baju kalau sudah umur 17 tahun. Beli baju umur 7 tahun, umur 17 tak pakai lah baju tu. Baju tu dibuang kat laga buruk je. Tak kat dapur jadi kain buruk.
Beramal untuk fadilat, beramal untuk jadi kaya dan sebagainya. Itu umur 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tak apalah. Umur 16 tahun dia kena ikhlas tak? Apatah lagi umur 60 tahun. Dia kena mencari jalan-jalan keikhlasan. Jangan ada hati melainkan Allah sahaja. Jadi manusia terbahagi 3. Ahli dunia, ahli akhirat, ahlillah. Ahli dunia itu orang yang beramal kerana mencari keduniaan. Ahli dunia. Walaupun dia tahajud setiap malam. Walaupun duha setiap pagi. Walaupun khatam Quran setiap hari. Walaupun selawat 1,000,000 sehari. Niatnya untuk dunia jadi ahli dunia. Kalau ahli akhirat ni dia baik sikit. Iaitu orang yang semata-mata beramal kerana takut neraka, nakkan syurga. Bukan nak dunia lah. Ni molek sikit lah. Ni ikhlas lah, ikhlas darjah pertengahan lah. Nombor 1 tadi berdosa ke? Dia taklah berdosa. Tapi nak jadi hijab, terkadang jadi dosa. Beramal amalan agama, tapi niatnya dunia, jadi hijab di dalam hati, tak berdosa. Tapi boleh membawa kepada dosa kalau timbul riak, takabur, ujub, sum'ah dan hubbud dunia. Hubbud dunia ra'sul khati'ah. Cinta dunia itu kepala kejahatan. Jadi kalau lagu tu, jadilah ahlul akhirah. Ya. Sebaiknya jadilah ahlillah. Orang-orang Allah. Orang-orang Allah tu macam mana? Iaitu orang yang beramal ibadah semata-mata mencari keampunan dan keredaan Allah. Lain tak ada. Lain pada itu dia serah pada Allah. Jadi orang yang tafwid. Jadi kita duduklah yang nombor 3 tu ahlillah. Ya. Jadilah ahlillah. Carilah Allah. Allah kan ampunya segalanya. Ya, harta dari Allah. Kesihatan dari Allah. Jawatan dari Allah. Panjang umur dari Allah. Apa juga pun dari Allah. Kenapa kita nak mencari barangnya, tapi tidak mencari ampunya barangnya? Kita nak cari perkaranya, tapi tak mau mencari yang ampunya perkaranya. Carilah ampunyanya. Ibaratnya orang yang pergi ke pameran lukisan. Dia tengok cantiknya tu lukisan ni. Dia tengok harga 20,000. Tanya orang tu, berapa harganya? Tak boleh kurang ke? Boleh. Berapa? 25,000. Harga 20,000. Minta kurang jadi 25. Dia pun orang kaya. Dia pun orang kaya, dia belilah lukisan tadi, bawa balik rumah. Seronoklah tengok lukisan tu. Hari-hari bangun tidur, tengok lukisan. Nak pergi kerja, tengok lukisan. Dah kerja, duduk dia pejabat. Ataupun duduk dekat mana dia kerja lah. Tengok lukisan kat rumah dia. Balik kerja, tengok lukisan. Nak tidur nanti, tengok lukisan. Mahal kan beli 25,000 lukisan saja. Kalau kereta lain lah. Satu hari lukisannya tu rosak.
terbakar. Kena api anak main data, terbakar, menangis tak berlagu dia. Rugi tak? Rasa rugi sangat. Pasal apa? Pasal lukisannya rosak, binasa. Itu namanya ahli dunia. Anak sangat dunia, dunia tu boleh rosak. Akhirnya kau kan kecewa kerana kerosakannya. Itu orang pertama yang melihat lukisan. Kerugian dia. Orang kedua, dia pergi juga pameran lukisan. Sama juga, dia pergi juga pameran lukisan. Pergi tengok, dia jumpalah satu lukisan. Cantiknya. Dia tak terasa nak beli. Dia terfikir apa? Siapalah yang melukis ni? Tentu hebat orang ini. Maka dia tak beli lukisan tu. Dia mencari siapa yang melukisnya. Mencari tu lama lah bukan? Selidik sana, selidik sini, tengok Google sana, Google sini, Google sana, Google sini. Tanya sana, sini, sinun. Cari map, cari itu, pergilah rumah dia, jumpalah. Akhirnya berkenalan dengan yang ampunya lukisan. Bila dah jumpa dengan ampunya lukisan, dan sudah jadi berkawan baik, jadi best friend. Dia pun dah jadi best friend. Terlihatlah dia kat rumah pelukis tu ada satu lukisan lagi lawa pada yang dulu ni. Dia pun tanya, agak-agak lukisan ni berapa ringgit saya nak beli? Tak payah. Kita kan kawan. Kau angkat buat balik lah. Kau nak lagi pun boleh. Jangan. Cukuplah satu ni. Pasal apa? Terasa malu nak terima lebih bukan? Itu pun hebat pada dulu. Dia siap pergi hantar bawa lori. Jangan pakai kereta nanti calah. Tapi nanti saya hantar pakai lori. Saya ada lori tau. Dia tolong hantar lagi. Free lagi. Satu lukisan sampai ke rumah. Dia tak mencari. Lukisan mencarinya. Sebab apa? Sebab sudah berkenalan. Berkawan baik. Dengan yang ampunya lukisan. Begitulah orang yang kenal yang ampunya alam. Dia tidak lagi terpikat kepada alam. Orang terpikat kepada alam akan jadi putar alam. Tapi kalau orang yang sudah bercinta dengan yang ampunya alam, alam tidak boleh lagi menipunya. Apatah lagi nak putar alam. Betul tak? Jadi kalau gitu carilah yang ampunya alam. Agar kita tidak tertipu dan tidak kecewa dengan kehilangan alam daripada milik kita. Jadi kalau diri kita itu milik yang ampunya alam. Jangan jadi milik alam. Milik alam kita akan jadi rosak. Milik yang ampunya alam kita tak akan rosak. Sebab Allah tidak rosak. Allah tidak binasa. Alam itu akan binasa. Jadi carilah kecintaan yang hakiki, yang kekal abadi. Carilah kasih yang hakiki, yang kekal abadi. Orang yang sudah ada cinta Allah, cinta dunia tidak lagi masuk ke dalam hatinya. Ada dunia, tak ada dunia, baginya sama. Tapi orang yang sudah gila dunia, dunia pun tak cukup-cukup, apatah lagi tak ada. Cinta Allah langsung tak boleh masuk. Di dalam satu hati tidak ada boleh dua jenis kecintaan yang bertentangan. Kalau ada cinta dunia tidak akan masuk cinta ilahi. Kalau sudah masuk cinta Rabbi, maka cinta dunia tak masuk lagi. Itulah namanya orang yang mahabbah Allah. Jadi carilah kecintaan Allah. Macam mana nak tenangkan? Ya. Nak jadi mahabbah Allah. Itulah kena menjalani jalan-jalan kesufian. Maka carilah guru mursyid. Ya. Guru yang dapat mentarbiah hati kita.
supaya dapat rasa kasih akan Rabb, kasih akan Allah. Baik, soalan. Bagaimana seorang penuntut ilmu mendapat tarbiyah seorang guru? Dari jauh. Dah jauh ke dari jauh? Ke jauh? Ada 3 boleh baca ni. Jauh, dah jauh, dari jauh. Dari lah kot ni. Ini mesti orang universiti teknologi. Boleh. Kita ni ngaji je 3. Sah tu. Baik, dia tanya, bagaimana seorang penuntut ilmu mendapat tarbiyah seorang guru dari jauh? Contoh, belajar secara online. Ya, belajar je lah. Bagaimana lagi? Belajar je lah. Belajar ilmu ini, mendengar suara saja pun sudah cukup. Bukan perlu dia pegang tangan dia. Bukan perlu dia pegang kaki dia. Bukan perlu tengok muka dia. Dengar suara pun sudah cukup. Kalau tidak, orang buta tidak mukallaf. Orang buta mana nampak muka guru? Duduk dekat ke, jauh ke, serupa dia. Duduk dekat tak nampak rupa. Duduk jauh pun tak nampak rupa. Sebab buta. Betul tak? Jadi, untuk dapat ilmu, duduk jauh pun tak apa. Sama saja. Terkadang orang di jauh itu lebih baik daripada orang yang hampir. Nah, ya. Jadi, untuk mendapat tarbiyah ilmu, boleh saja belajar secara online. Itu tidak jadi masalah. Yang disuruh hampir kita dengan Allah. Cikgu tadi tu asbab saja. Cumanya sebaiknya talaki bisyaih. Berhadap dengan cikgu. Sebab zaman dulu tak ada cara online. Ya, talaki hadir dalam majlis tu lebih baik. Tapi belajar secara online boleh tak? Boleh juga, sah. Asalkan dalam pembelajaran itu boleh bersoal jawab. Kalau kerohanian, ni cerita tok guru saya. Almarhum Habibana wa Syekhana Syekh Isa bin Ahmad Ansarullah qaddasallahu sirra wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi daraini amin. Dia kata, guru saya berkata, hati dulu sekali saja berjumpa dengan Pak Dain Mekah. Kemudian Pak Dain suruh beramallah tarekat itu. Kalau ada rezeki, Allah Ta'ala bukakan. Maka dia terus mendapat tarbiyah secara kerohanian, secara gaib dari Allah. Guru itu asbab sahaja. Tapi kena ada guru. Walaupun hanya sekali berjumpa. Ya, bolehlah dia terus beramal. Maka pendapat ini banyak. Ini di antara satu pendapat. Ya, boleh beramal. Walaupun hanya sekali berjumpa, beramallah terusnya dengan memelihara adab dengan guru dan dengan sesama murid guru dan juga yang lebih pentingnya adab dengan Allah. Jagalah adab-adab itu kerana adab-adab itulah yang menjadi asbab seseorang tu jadi orang yang beradab serta Allah. Kalau adabnya tidak ada, adab yang mudah-mudah tak ada adab dengan ibu bapa, adab dengan
orang-orang Islam, adab dengan guru, adab dengan teman-teman seperjuangan, satu penuntut ilmu, satu perguruan. Ya. Macam mana nak jadi beradab dengan Rasulullah? Jauh lagi dah nak beradab dengan Allah. Adabnya enggak ada. Adabnya kena ada. Ya, adab itu mencerminkan. Kalau tiada cermin, kalau cerminnya biadab, biadablah tempatnya. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti cakap tu. Kemudian katanya yang ke-13. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.